Hai, Assalamualaikum. Saya Syahzad Ejana binti Asmadi dari Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PD Pekan Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya ingin membincangkan topik tentang kemahiran komunikasi. Okey, kemahiran komunikasi ini sebenarnya sangat penting dalam rutin harian kita dan juga untuk usahawan-usahawan yang ingin berniaga. Okey, apa itu komunikasi? Maksud komunikasi ini sebenarnya adalah berkebolehan untuk berkongsi idea. Yang kedua adalah membolehkan untuk memahami dan difahami. Dan yang ketiga, membolehkan kita memberi dan menerima maklumat yang berbeza. Okey, komunikasi ini sebenarnya dapat memberi dan menerima maklum balas. Komunikasi yang baik dan kuat dapat menerima maklum balas yang negatif dan positif dan boleh memberi maklumat yang lebih baik kepada orang lain. Okey, kat sini maksudnya jika kita dapat maklumat yang negatif, komunikasi ini dapat membantu kita untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada orang lain dengan lebih baik. Okey, yang kedua dapat menjawab jawapan dan memberi soalan yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, menerima kekuatan berkomunikasi serta dapat memberi jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Komunikasi ini adalah sangat penting dalam rutin harian kita. Salah satunya dapat menyelesaikan masalah. Tanpa komunikasi, masalah akan sentiasa berpanjangan. So, dengan komunikasi ini dapat mengelak sesuatu masalah dan dapat mengatasi sesuatu masalah. Okey, permulaan untuk memahirkan komunikasi. Okey, untuk step yang pertama memahirkan komunikasi ini, kita boleh beri perhatian yang penuh ketika mendengar. Okey, memberi perhatian yang penuh ketika mendengar adalah lebih baik dari berfikir ketika mendengar. Ini bermaksud ketika seseorang itu tengah menyampaikan ataupun berkomunikasi atau lebih mudah difahami dengan orang itu bercakap, kita perlu memberi perhatian yang penuh tanpa kita berfikir ketika dia bercakap. Bila kita beri perhatian yang penuh, kita dapat segala maklumat yang tepat daripada seseorang itu. Kefahaman yang jelas. Okey, komunikasi yang jelas terhadap sesuatu perkara memberikan kepercayaan tanpa menghakimi perkara tersebut. Kat sini bermaksud bila kita bagi kefahaman yang jelas ketika berkomunikasi, tiada salah faham, tiada judgement daripada orang lain. Okey, body language. Body language ni sebenarnya sangat penting sebabnya untuk kita memahirkan komunikasi menggunakan suara ni peratus lebih sedikit daripada pergerakan body kita, gerakan badan kita. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu benda atau berkomunikasi, pergerakan badan tu adalah sangat penting untuk menarik perhatian pendengar dan lebih memberi kepercayaan kepada pendengar-pendengar. So, sebenarnya body language ni memang sangat-sangat penting untuk kita bercakap, untuk menarik perhatian orang. So, untuk body language ni sangat penting diguna pakai jika ada usahawan yang ingin berkomunikasi untuk melalui kaedah berniaga ataupun untuk bercakap di depan pelanggan. Okay. Kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Kemahiran berkomunikasi yang berkesan salah satunya adalah beri perhatian yang penuh. Okey, beri perhatian yang penuh kepada sesiapa pun yang kita sedang berkomunikasi. Yang kedua adalah aktif mendengar dan memberi perhatian dengan mimik muka kepada sesiapa yang sedang berkomunikasi. Yang ketiga adalah fokus dengan setiap perkara yang disampaikan. Dan yang keempat, sentiasa menggunakan eye contact ketika mendengar. Okey, maksud dia ketika seseorang itu sedang bercakap, kita sebagai pendengar perlu memberi perhatian yang penuh lah dengan eye contact, pergerakan mata kita. Okey, seterusnya yakin, kuat dan jelas. Okey, kemahiran komunikasi ini sangat penting bila kita menyampaikan sesuatu benda atau menyampaikan sesuatu maklumat tu, menyampaikan dengan yakin, kuat dan jelas. Okey, yakin ketika berkomunikasi membolehkan pendengar mempercayai apa yang disebut. Apabila kita yakin sampaikan satu-satu maklumat tu, pendengar akan lebih percaya dengan dengan bila dia tengok kita yakin. Okey, yang kedua, pastikan berkomunikasi dengan kuat dan jelas kerana suara yang lantang dapat memberikan kefahaman yang jelas. Okey, bila kita
kita bercakap dengan nada yang lantang. Penerima ataupun pendengar lebih dapat informasi itu dengan kefahaman yang jelas. Komunikasi cara yang betul. Maksud cara komunikasi yang betul ni adalah menggunakan cara yang betul ketika berkomunikasi adalah sangat penting. Berkomunikasi secara face to face adalah lebih baik daripada menggunakan komunikasi dua hala. Kat sini bermaksudnya ketika kita berkomunikasi, kita perlulah berkomunikasi dengan nada yang betul, dengan informasi yang tepat bagi mengelakkan salah faham. Dan juga komunikasi face to face ni lebih baik daripada komunikasi dua hala ni bermaksudnya lebih baik kita berdepan untuk bercakap daripada kita menggunakan talian berkomunikasi di atas talian seperti email, seperti mesej, seperti WhatsApp. So bila kita berkomunikasi berdepan face to face dapat memberi informasi yang lebih tepat dan lebih jelas. Okey, keberkesanan cara berkomunikasi dengan betul. Okey, pendengar lebih percaya bila kita dapat berkomunikasi dengan betul. So kesan bila kita ada kemahiran berkomunikasi ni, pendengar akan lebih percaya perhubungan yang lebih baik. Contohnya perhubungan yang lebih baik ni antara customer dengan peniaga lah. Selalunya yang inilah yang digunakan. Kesan dia perhubungan dengan customer lebih baik. So dapat memberi kerja yang lebih produktif, dapat menyelesaikan masalah. So dapat menyelesaikan masalah ni bila berkomunikasi dengan betul, ada kemahiran berkomunikasi, dapat menyelesaikan sesuatu masalah tu. So dan juga dapat mengatasi krisis bila kita berkomunikasi dengan betul. Okay. Sekian saya sharekan tips untuk kemahiran berkomunikasi ni untuk penonton-penonton di luar sana praktis untuk digunakan sebagai rutin harian dan juga kepada usahawan yang ingin berniaga. Sekian.